Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikus. Tumpuan berita malam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Khamis. Datuk Sri Tiong ketika ditemui media memaklumkan kunjungan hormat itu adalah untuk merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam menggalas jawatan sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Selain itu, katanya lagi, kunjungan tersebut turut membincangkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam industri pelancongan dan perkara berkaitan. Jelas Datuk Sri Tiong, beliau akan memastikan semua pihak dapat bersama meningkatkan industri pelancongan, seni dan budaya di Malaysia termasuk di Sarawak. Our tourist industry, we need to get everybody to work together to push out our industry. We just cannot go delegasi. That is very important. Of course, at the moment I cannot go in more detail because I hasn't get the whole briefing from the tourism yet. Because only today we are talking about the ministry only itself. All the other agency, there is about 10 agency di bawah kementerian, saya belum dapat lagi briefing. Only start with next week. Then after we get the briefing, then I will go in detail and then okay. Jelas beliau lagi pihaknya akan mengkaji dan sekaligus mengadakan lebih banyak perbincangan berkaitan di samping memperjuangkan nasib artis yang kurang bernasib baik atau orang kurang upaya OKU yang berbakat termasuk golongan seniman dan budayawan bagi membela kebajikan mereka. Because as I say, saya belum dapat lagi the briefing yet because the OKU also we are welcome because OKU maybe they contribute in one way or another. Kita boleh nak bersama-sama. We discuss. We get association, tengok association on this budaya one. Then we ask to come and then we listen, see how we can work together. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan meneruskan autonomi dalam kesihatan seperti yang termaktub di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian berkata, Kertas Putih Kesihatan yang memperuntukkan autonomi kesihatan kepada negeri ini amat dialu-alukan. Menurutnya, inisiatif berkenaan adalah bagi meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan persidangan tiga pihak mengenai cabaran penjagaan kesihatan pada abad ke-21 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Datuk Seri Dr. Sim menambah antara perkara yang amat ditekankan adalah mengenai sektor kesihatan termasuk akses kepada pembedahan dan latihan pakar bedah masa depan. Pada majlis yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kertas Putih Kesihatan itu perlu dibentang semula di Parlimen untuk perbahasan dan kelulusan. Menurutnya, sebelum pembentangan, perlu ada sesi libat urus dengan pelbagai pihak termasuk tenaga-tenaga pakar dalam sektor kesihatan. Beliau juga memberitahu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedang mengkaji bagaimana hospital daerah boleh dioptimumkan kepada pesakit susulan KKM mendapati hospital daerah kurang digunakan. Tambahnya, bagi kes-kes rumit pula boleh dirujuk ke hospital yang lebih besar. Selanjutnya, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bintulu mewujudkan Seksyen Newbies dalam parti sebagai platform untuk golongan belia mempelajari dan terlibat dalam politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming berkata, penglibatan golongan belia diperlukan dalam politik kerana mereka juga sebahagian daripada masyarakat dan komuniti. I believe there are a lot of around you who could not differentiate between a general election and state election. They don't even know who is GPS. So I here just briefly tell you, GPS is the party of Sarawak, which is called Gabungan Parti Sarawak. Who is Pakatan Harapan and who is Pakatan Nasional? The taking that politics is not related to them and refuse to understand it. We must change this mindset. It's not an easy task, but let us start from the newbies. This is a platform for you. Let's create a generation of youngsters who are aware
in the country. Beliau berucap ketika merasmikan Seksyen Newbies SUPP Bintulu dan sambutan pra-Christmas di Bintulu pada Selasa. Sementara itu, pengurusi Newbies Bintulu Alan Pang Sun Chun yang turut berucap berkata, Newbies adalah langkah pertama golongan belia di negeri ini, terutamanya di Bintulu, ke arah dunia politik. The youth need to be introduced to politics and guided toward the right path. We need to accept, learn and grow with politics. Our YB Johnny Fan have always reminded us all that no matter whether you like it or not, politics still plays the most important role in our life. Newbie is a platform. It's also an opportunity for youth to learn and be involved in politics. It's a first step in our journey toward the world of politics. We are the youth of the nation. We are the future of our country. That's why it's important that we are familiar with politics. If we want a better future and nation. Berikut pula, warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS perlu revisit, rethink and recharge bagi memastikan mereka sentiasa relevan dalam menyampaikan perkhidmatan cemerlang kepada rakyat di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, faktor-faktor tersebut adalah penting kerana beberapa aktiviti serta projek kerajaan yang dirancang sebelum ini mungkin belum terlaksana serta tidak relevan lagi dengan situasi semasa. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bergerak pantas dalam membangunkan negeri ini dengan memperkenalkan pelbagai idea inovatif dari semasa ke semasa. Sehubungan itu, jelasnya warga PANS juga perlu mengekalkan momentum yang sama supaya apa sahaja yang telah dirancang dapat dilaksana dengan segera. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pembukaan program High Performance Team HPT Retreat di sebuah hotel terkemuka di Langkawi, Kedah pada Khamis. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah terdapat isu-isu di lapangan yang tidak diselesaikan dengan segera dan ia mungkin menimbulkan persepsi negatif terhadap Kerajaan Sarawak. Oleh itu, beliau menyeru pihak bertanggungjawab agar sentiasa proaktif dalam memastikan situasi berada dalam keadaan terbaik selaras dengan objektif yang diketengahkan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Program selama 4 hari itu dihadiri seramai 208 peserta yang terdiri daripada ketua-ketua jabatan serta pegawai dari setiap agensi, jabatan, badan berkanun serta syarikat berkaitan kerajaan Sarawak. Untuk rekod, Premier Sarawak akan turut serta dalam program tersebut pada 17 Disember ini yang mana beliau akan memberikan ucap tama serta menyampaikan anugerah-anugerah cemerlang. Laporan seterusnya, projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf prasarana rumah panjang francis di Sekarok telah diluluskan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, projek RTP bagi tahun 2022 tersebut menggunakan dana sebanyak RM150,000 dengan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sekarok dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air itu berharap sumbangan Kerajaan Sarawak tersebut dapat membantu menyediakan suasana kediaman yang lebih selesa kepada penduduk setempat. Beliau berucap semasa menghadiri program kepolisan komuniti anjuran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lubuk Antu yang dirasmikan Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri di Rumah Francis Karok Lubuk Antu pada Selasa. Objektif program diadakan adalah untuk menerangkan tentang peranan dan fungsi Polis Diraja Malaysia PDRM memberi kesedaran pencegahan jenayah di samping merapatkan jurang antara polis dan masyarakat selaras dengan slogan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.